Baik, Alhamdulillah, kita telah cuba memperbaiki. Kita harap line kita clear, tidak ada gangguan. Ya, Facebook saya ni teruk tuan-tuan, kena kan, daripada jumlah penonton yang puluhan ribu, view yang ribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu, hari ni cuma tinggal 3,000, 2,000. Tak apalah, setakat mana yang boleh. Kalau 8 orang view pun kita masih buat lagi FB live kita. Sebab kita bukan mencari glamour, kita mencari keredaan Allah. Kita nak majlis ilmu kita ni berjalan seperti biasa. Walaupun teruk kita punya Facebook kita, line kita dikacau, notification kita tidak dapat, tapi itu kita tak nak jadikan alasan. Kita akan terus buat kuliah, walaupun yang menontonnya hanya 3-4 orang saja. Seperti yang saya katakan tadi, kita buat untuk mencari redha Allah. Walaupun orang tak suka, walaupun orang blok dan sebagainya, tak ada kesan pada kita pun tuan-tuan. Selagi mana kita berpegang sungguh-sungguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dikatalah kepada orang yang tadi yang mati ini, tinggallah kamu di sini sampai hari kiamat. Sampai dibangkitkan di hari kiamat kelak. Tuan-tuan bayangkan apa yang akan berlaku pada kita. Kalau setiap hari dipertunjukkan kedudukan kita dalam neraka, mana tempat tinggal kita dalam neraka. Subhanallah, nak balik dah tak boleh. Nak pergi semayang dah tak boleh. Nak balik ke dunia, nak sedekahkan harta-harta pun dah tak boleh dah. Habis dah. Habis dah, tak ada hal lah. Nak selesaikan urusan hutang piutang tak boleh dah. Sebab itu tuan-tuan, sebelum sampai kepada tahap kematian ini, sebelum sampai ajal tu, settle semua. Settlekan. Yang paling saya takut tuan-tuan ialah kita sekarang ini dibelenggu hutang. Masalah kita hari ini yang ramai orang diam, tak berani nak menegur, tak berani nak bercakap hari ini. Sebab apa? Masalah hutang. Nanti kalau aku tegur, aku cakap, sekali lagi aku ni, sekali lagi aku kena, sekali lagi aku habis bisnes aku, habis sumber rezeki aku habis, macam mana aku nak bayar hutang? Sebab tu ramai orang yang membisu. Sebab tu saya suka nasihat kepada adik-adik, anak-anak muda yang baru nak masuk kepada alam, yang baru nak masuk kepada alam pekerjaan dan sebagainya. Kalau boleh elakkan daripada hutang, elakkanlah. Tak kira lah hutang tu konvensional ke, hutang tu pembiayaan ke. Kalau tak ada duit, sewa lah dulu rumah, tak apa. Kalau tak ada kereta, belilah motor dulu. Nak pergi mana-mana naik Grab je sekarang, senang. Telefon 2-3 minit sampai lah hamba Allah tu. Nak balik kampung ke, tak payah hutang tuan. Kereta ini nak pakai, kereta ni nak pakai. Orang yang paling bahagia ialah orang yang tak ada hutang. Walaupun rumahnya rumah sewa, tapi dia tak ada hutang dengan bank. Jadi krisis macam sekarang ni tuan-tuan, dia tak ada apa. Tapi bagi orang yang banyak hutang, jadi pula krisis sekarang ni tuan-tuan, susah hati dia. Macam mana dengan rumah, macam mana dengan kereta, macam mana dengan hutang sana, hutang sini, macam mana dengan personal loan dan sebagainya. Kita clearkan dulu siap-siap semayang kita yang qada ni. Banyak yang kita tak qada semayang. Sebelum kita mati ni, clearkan dulu. Sekarang kita duduk di musim PKP ni, banyak waktu lapang. Qada. Orang yang tak boleh tidur malam, qada semayang. Ada hikmah kenapa Allah tak bagi kita tidur malam tu. Ada sebab dia tuan-tuan. Taubatlah, semayang taubat. Saya dalam seminggu ni tuan-tuan, langsung tak tidur, 24 jam tak tidur. 24 jam tuan-tuan, dah seminggu dah. Dia dah balik penyakit yang lama ni. Penyakit yang doktor pun tak boleh nak selesaikan. Dia bagi segala ubat pada saya, dia bagi ubat tidur,
Bukan setakat ubat makan, ubat cucuk semua dia bagi semua. Tak mau tuan-tuan. Seminggu lah, 24 jam tak tidur. 24 jam kali dengan seminggu, tuan-tuan darab lah, 200 jam dah saya tak tidur. Tapi mungkin Allah Ta'ala tak bagi saya tidur tu sebab Allah sayang pada saya. Pergilah taubat. Allah Ta'ala bagi peluang kepada saya tu, pergilah sembahyang taubat, pergilah istighfar. Tak boleh tidur tu sebab Allah sayang pada kamu. Jangan sia-siakan kamu banyak dosa. Pergi sembahyang taubat, pergi sembahyang istighfar banyak-banyak, qada sembahyang. Ini orang yang mengambil sesuatu yang Allah Ta'ala beri itu sebagai positif. Allah bagi dia sakit, sekarang duduk di pusat kuarantin COVID misalnya, insaf di sana, tak payah nak joget ke apa semua, tak payah. Ni kadang-kadang tengok lah YouTube tu, ada yang main judi, ada yang lepak nyembang semua. Sakit, kita buat cara sakit, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tujuan Allah Ta'ala bagi sakit, supaya kita ni ada masa untuk selesaikan. Begitu juga sebelum kita mati, selesaikan hubungan silaturahim kita yang terputus. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Allah bagi peringatan pada kita, iaitu golongan yang memutuskan silaturahim. Tak mengaku anak, tak mengaku mak, tak mengaku abang, tak mengaku kakak. Dah berbelas tahun tak bercakap, tak bertegur sapa. Sampai bila kita nak macam ini? Adakah kita hanya akan sedar bila kita masuk di alam barzakh baru kita nak minta maaf? Adakah kita dah diusung ke tanah perkuburan baru kita nak sedar? Sudahlah tuan-tuan, marilah kita sambung silaturahim. Jangan gaduh, jangan putus saudara, jangan jadi anak derhaka, jangan jadi isteri yang derhaka, jangan jadi suami yang jahat. Aku nak jadi orang baik supaya nanti aku mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada aku tempat aku di dalam syurga pada waktu pagi, bil ghadati wal ashi, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Allah tunjukkan kepada aku tempat tinggal aku di dalam syurga. Sedang penonton yang saya hormati, tidak ada lagi masa lengah-lengah, tidak ada masa lagi hari ini untuk kita lembut lembai menghabiskan masa pada benda yang tidak berfaedah. Apatah lagi menghabiskan masa di dalam maksiat dan mungkar, fahsyak. Tidak ada masa lagi tuan-tuan. Masa kita berlari begitu cepat, maka kita kena lebih cepat lagi daripada itu untuk bertaubat kepada Allah, seperti mana kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Allah, kerana Allah Ta'ala menyediakan pada kamu syurga yang seluas langit dan bumi. Wa jannatin ardu'as samawati wal ard. Disediakan untuk kita syurga yang seluas langit dan bumi. Maka kata Allah, bersegeralah mohon keampunan, mintalah ampun kepada Allah. Kita banyak salah. Mungkin salah kita ialah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak dosa. Macam mana nak minta maaf dengan Nabi? Kita hina sunnah Nabi, kita kutuk Nabi, kita tak percaya apa yang Nabi cakap. Hari ni ada golongan yang tak mau semayang 5 waktu. Dia hanya nak semayang 3 waktu je. 5 waktu tak ada, kata dia. Kita kata Nabi semayang 5 waktu. Dia kata tu Nabi. Nabi saya tolak, hadis saya tolak, saya nak pakai Quran saja. Dah ada dah tuan-tuan golongan macam itu di negara kita. Habis tu kamu di hari kiamat,
Kamu nak cari siapa nak tolong kamu? Nabi kamu, Nabi Muhammad. Kamu nak faham Quran tu, kamu boleh ke faham Quran tanpa bimbingan Rasulullah? Kamu nak faham Quran tanpa kamu merujuk kepada hadis Nabi? Nak tolong, nak sebut dalam kubur nanti hadis yang kita baca semalam, yang awal-awal malaikat tanya kepada ahli kubur, siapa laki-laki ini? Malaikat tanya kepada ahli kubur, malaikat tanya kepada orang yang masuk dalam kubur, ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Kamu kenal lelaki ini? Kamu kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soalan dia. Nak jawab apa tuan-tuan bagi orang yang menolak hadis, yang anti hadis? Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Sedang penonton yang saya hormati, Allah Ta'ala bagi masa lagi kepada kita. Kalau dalam masa yang singkat ini kita masih bergelumang dengan maksiat, noda dan dosa, kalau dalam tempoh yang sangat kritikal ini kita masih lagi lengah di dalam berbuat ibadat, lengah untuk memperbaiki amalan, maka sesungguhnya tidak mustahil kita akan menjadi golongan yang rugi serugi-ruginya. Bukankah golongan yang untung ada 4? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang selamat, yang beruntung ialah orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang bercakap pada kebenaran, orang yang bercakap pada kesabaran. Maka mereka ini adalah orang yang untung. Sebab itu saya katakan tadi tuan-tuan, walaupun Facebook kita di-attack dengan begitu teruk sekali, jatuh menjunam begitu teruk sekali, tapi tetap kita nak cakap, tetap kita nak menyampaikan ilmu dan sebagainya. Sebab kami di sini nak termasuk dalam golongan yang untung, yang takkan rugi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walau selalu dicerca, dihina dan sebagainya, tak apa, sementara saja. Yang kita nak nanti kebahagiaan yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, nikmat di dalam kubur. Dunia ni ada apa sangat tuan-tuan? Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah. Jadikan panduan agar besok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah i'tibar kalau mau sedar. Tuan-tuan, kalau azab kubur pun kita dah tak tertahan, bagaimana dengan azab di hari kiamat dalam neraka? Jom tuan-tuan, kita bertaubat, kita perbaiki diri kita, kita islahkan diri kita, tambahkan amalan. Mudah-mudahan kita disebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan jalan yang baik, yang diredai oleh Allah. Kita dah masuk waktu Isyak. Kita jumpa lagi insya-Allah pagi besok. Saya minta maaf jika terkasar bahasa, dan saya minta maaf sebab malam ni saya tak sempat nak baca komen-komen tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.